Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Natasha binti Saiful Bahrin. Saya daripada Unit BM3. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam penulisan karangan tahun 6. Berdasarkan analisis yang telah saya buat, saya mendapati bahawa murid tahun 6 masih lemah dalam 3 aspek ini, iaitu dari sudut kesalahan ejaan, kesalahan kata dan kesalahan ayat. Kesalahan ejaan pada perenggan pertama, ayat pertama, iaitu majlis. Ejaan yang sepatutnya ialah majlis. Seterusnya, kesalahan ejaan pada perenggan pertama, ayat kedua, iaitu memilih. Ejaan yang sebetulnya ialah memilih. Baiklah, yang ketiga iaitu pada perenggan kedua, ayat pertama, iaitu berbincang. Ejaan sebetulnya ialah berbincang. Sepatutnya terdapat huruf G di belakang perkataan. Yang keempat iaitu mengias. Pada perenggan kedua, ayat pertama. Sepatutnya ejaan tersebut ialah menghias. Dan yang terakhir, dalam perenggan kedua, ayat ketiga, kesalahan ejaan pada segera. Ejaan yang sebetulnya ialah segera. Seterusnya kita lihat kesalahan kata yang ada dalam karangan tahun 6 ini. Yang pertama, pada perenggan pertama ayat kedua, iaitu dari pelajar-pelajar lain. Di sini perkataan dari tidak sesuai digunakan. Sebaliknya, mesti digantikan dengan daripada. Penggunaan perkataan dari tidak tepat dalam ayat ini kerana dari digunakan untuk menyatakan tempat, masa dan juga waktu, manakala daripada digunakan untuk orang atau membuat sesuatu perbandingan. Kesalahan kata yang kedua ialah dalam perenggan kedua ayat pertama, iaitu cantik atau menarik. Sebaliknya, pembetulan yang perlu dibuat ialah cantik dan menarik, bukan atau, kerana perkataan dan serta atau tergolong dalam kata hubung gabungan yang menghubungkan dua klausa atau lebih apabila memiliki sifat yang setara. Kata hubung atau tidak sesuai digunakan kerana perkataan cantik dan menarik menunjukkan menggabungkan dua makna yang mempunyai kesinambungan. Seterusnya kita lihat kesalahan kata yang ketiga, iaitu boleh membeli semua. Di sini perlu digantikan dengan mesti membeli semua. Hal ini kerana penggunaan kata bantu boleh tidak sesuai, kerana boleh menunjukkan pilihan untuk melakukan suatu perkara, manakala mesti digunakan untuk menjelaskan suatu kewajipan ataupun tindakan yang perlu dilakukan dengan segera. Seterusnya, kesalahan kata yang keempat ialah pada perenggan ketiga ayat kedua, iaitu pada makanan kerana sedap. Di sini penggunaan kata hubung kerana tidak sesuai. Sebaliknya perlu digantikan dengan kata hubung yang menjadikan ayat tersebut makanan yang sedap. Seterusnya yang terakhir ialah pada perenggan kedua ayat kelima, iaitu setiap pak biskut, yang perlu digantikan dengan beberapa pak biskut. Penggunaan kata bilangan beberapa lebih sesuai bagi menyatakan jumlah yang tidak diketahui secara spesifik. Sekarang mari kita lihat kesalahan ayat dalam penulisan karangan tahun 6. Yang pertama, kebersihan mestilah dijaga oleh kita agar persekitaran kelas sentiasa ceria. Pembetulannya, kebersihan mestilah kita jaga agar persekitaran kelas sentiasa ceria. Seterusnya, kesalahan pada perenggan ketiga, ayat ketiga. Kesalahannya berbunyi memberitahu para murid-murid, manakala pembetulannya di sini memberitahu para murid. Perkataan para telah membawa maksud ramai dan tidak perlu diikuti dengan kata ganda. Seterusnya, kesalahan ayat pada perenggan kelima, ayat keempat. Berasa sangat penat namun tetap gembira setelah melihat persiapan majlis. Yang sebetulnya, kami berasa sangat penat namun tetap gembira setelah melihat persiapan majlis. Ayat ini tidak mengandungi subjek untuk membentuk sesebuah ayat yang lengkap. Seterusnya, kesalahan ayat yang berlaku pada perenggan ketiga ayat keempat,
yang berbunyi, pelbagai jenis makanan istimewa akan dibawa oleh saya. Pembetulannya ialah pelbagai jenis makanan istimewa akan saya bawa. Pada perenggan keempat, ayat kedua dan ayat ketiga yang berbunyi, kami juga meminta kebenaran dengan guru, tetapi guru kami tidak memberi keizinan untuk membawa telefon bimbit. Pembetulannya di sini ialah kami juga meminta kebenaran dengan guru, tetapi beliau tidak memberi keizinan untuk membawa telefon bimbit. Itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.